Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasihlah kerana bersama kami pada pagi ini. Alhamdulillah, kita sekarang ini dah masuk Ramadan yang ke-10 ya. Dah 1/3 daripada bulan Ramadan. Begitulah pantasnya masa berlalu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan dengan tazkirah 5 minit kita berdasarkan buku Beri 2 minit. Dan kita sebab Ramadan dah hari yang ke-10, bermakna kita bab yang ke-9. Tajuk kita pada hari ini dua rakan, dua sahabat lah. Kenapa saya pakai macam ni? Masya Allah, dia ada cerita tu. Igal ini bukan igal saya. Ini igal Amirul. Amirul ni kalau dia pergi mana-mana pun dia suka. Bagi orang yang tak kenal lagi, Amirul ni anak kami yang ketiga. Dia sekarang berada di Madinah. Jadi chef di Holiday Villa. Baik, jadi semalam kami ada mencari-cari sesuatu. Jumpa igal ni, Masya Allah. Amirul ni, dia masa duduk di Arab Saudi dulu, memang jadi macam orang Arab lah. Dia pergi Masjid Nabawi pun kadang-kadang berpakaian macam ni lah. Dan bila dia balik ke Malaysia, cuti, budak, dalam berapa umur, 14, 15 gitu. Balik dia pakai igal, pakai ni kita panggil apa Allahu Akbar. Serban lah kita kata jadi pergi ke surau. Jadi bila tengok pakai macam ni, orang di surau kata, "Syekh, imam lah." Wah, dia pun semangat nak jadi imam. Biasalah kita ni tengok orang ramai sikit ke, tengok jemaah ni okey. Mula nak baca ayat-ayat yang bagus-bagus sikit. Dan Amirul baca surah An-Nur. Ya Allah, surah panjang tu. Baca 2-3 baris dah tak ingat dah. Allah. Itulah Amirul kata. Jangan sekali-kali kita buat sesuatu tu kerana kita nak tunjuk-tunjuk pada orang ke nak apa. Allah bagi ujian pada kita. Baik. Saya nak cerita sikit sebab tajuk hari ni dua sahabat. Ketika kami berada di Madinah, semasa dalam perjalanan pulang bercuti, transit di Jeddah, duduk di kawasan rehat tu, tiba-tiba datang orang Arab dekat saya. Arab ni Arab betul. Dia pun tanya dalam bahasa Melayu Indonesia. "Bapa, tuan ke mana?" Saya pun kata, "Ya Allah, dia ni pandai pula cakap Melayunya. Saya balik ke Madinah, saya balik cuti," saya kata, "dan balik saya kerja di Madinah di Jamiah Taibah," kata. "Tuan, saya orang Madinah," dia kata. Jadi perbualan itu dia menyatakan kepada saya, dia kata, "Kalau tuan ada masalah di Madinah, hubungi saya. Ini nombor telefon saya." Ya Allah, penduduk tempatan. Tentulah kita ni secara automatik bila penduduk tempatan nak buat baik dengan kita, maka kita pun Alhamdulillah lah. Sebab saya tak ada kawan kat sana sebenarnya. Duduk kat sana, kawan saya, isteri, anak-anak dan juga jemaah Malaysia yang datang ke Madinah. Kerana duduk bagi tazkirah hari-hari kat sana. Dan bila orang buat baik dengan kita, saya pun offer lah dia. "Tuan, kalau tuan nak rasa masakan Malaysia, makanan Malaysia, jemput datang ke rumah, ambil nombor saya pula." Begitu ya. Dalam bukan persahabatan lagi, baru berkenalan. Dia kata, "Saya suka nasi goreng," dia kata. "Saya suka nasi goreng. Nanti kamu buat nasi goreng," dia kata. "Saya sangat suka nasi goreng." Jadi nak ringkaskan cerita, pada hari yang dijanjikan, dia pun datang ke rumah dengan isteri dia. Roza masak lah. Masak apa? Nasi goreng Cina. Kita takut kita mempunyai anggapan, kita mempunyai perception bahawa Arab tak suka masakan pedas. Dan bila dia tengok nasi goreng itu, ini bukan nasi goreng. Nasi goreng merah warnanya. Mesti rasa pedas. Dia kata begitu. "Ya, manalah kami tahu, kami ingat kamu tidak suka pedas." Okey, ini permulaan cerita. Tetapi persahabatan ini berkekalan sampai hari ini. Dan nama dia ni Bakar. Bakar ini dia memaksa saya banyak kali, "Kamu mesti pergi ke kampung kami di masjid jalan ke Badar," dia kata. Masa kat peperangan Badar tu dia lalu rumah dia ni lalu ke kawasan tersebut. Tetapi akhirnya kami pergi ke sana dan dia pernah datang ke Malaysia. Dia suka datang Malaysia, Indonesia ni dia sukalah. Dan satu hari, satu ketika dia datang ke Sabah dan saya pun nak menyukakan hati dia.
Saya tahu tiket kapal penerbangan dia, saya tahu hotel mana dia duduk. Saya pun tak beritahu dia. Saya ambil kapal terbang, pesawat, naik sekali pergi ke Sabah. Saya adalah program kuliah dan sebagainya. Saya anjurlah, saya buatlah program di sana kan. Dan bila di airport tu, dia tengok saya, dia terkejut. Ya Allah, kamu ada di sini. Dia peluk sana kiri Arab, kiri-kiri dia seronoknya. Dan bila di Sabah, kamu buat kerja kamu, saya buat kerja saya. Tapi bila ada masanya, kita pergi makan. Dia pun kata pada saya, dia kata, Tuan, saya mahu makanan orang tempatan. Saya tidak mahu kapsah, saya tidak mahu mandi, saya tak mahu tu semua. Okey, sebab saya ajak dia lah. Sebab kalau pergi ke Madinah, duduk di Madinah, ini tempat saya yang belanja. Jadi bila dia sampai ke Malaysia, saya kata, ini tempat saya belanja. Begitulah. Jadi dia kata dia nak makan tempatan di Sabah. Pertama sekali saya bawa, jom kita pergi makan ayam. Ayam bakar. Orang Sabah, orang Malaysia, dia makan kepak ayam tu kan. Kepak ayam tu duduk dia. Cantiklah bagi kita. Saya pun offer kat dia. Street food. Dia kata apa kat saya? Dia kata, ini kalau di Madinah, orang Arab bagi makan ini, putus kawan. Putus kawan, dia kata. Maknanya standard kita dengan dia berbeza. Dan saya ketawa. Hari keduanya, saya bawa dia pergi makan ke seafood Sabah. Seafood ni kan penuh dengan makanan-makanan. Dan seafood Sabah ni sangat murah. Saya tak ingat dah nama tempat tu. Tetapi dia pun, ini bagus. Dan tuan-tuan dan puan-puan, persahabatan ini kekal sampai sekarang. Alhamdulillah, saya nak bercerita pasal bakar ni. Tiba-tiba pukul 4 tadi, saya tengok mesej yang daripada handphone saya. Daripada Bakar, daripada Madinah. Dia menceritakan bahawa dia nak pergi berjalan ke luar negara, semua terpaksa di-cancel sekarang. Dan saya tertarik dengan catatan yang dia hantar pada saya. Yang tempat chalet yang dia bungkir itu, mengatakan apa? Kami ini usahawan kecil saja. Tetapi kerana COVID-19, saya nak awak cancel. Awak cancel. Awak yang cancel. Bukan dia yang cancel. Supaya tak payah bayar apa-apa. Ini cara etika orang berbisnes. Alright, 6.25 jam saya. Tajuk hari ini, 2 rakan. Okey, kenapa 2 rakan? Dalam hidup kita ini, umur saya nak masuk 56. Sikit lagi. Berapa hari lagi? 56. Saya telah menempuh perjalanan kehidupan yang panjang. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga menempuh perjalanan yang panjang berdasarkan umur kita. Masa sekolah rendah dulu, kita ada sahabat sekolah rendah. Tetapi sahabat sekolah rendah ini, saya percayalah, nama pun dah tak ingat dah setengah-setengah daripada mereka. Kita ada 40 kawan, rakan sekelas. Tak ingat dah. Adalah 1-2 yang kita ingat, yang masih kekal sampai sekarang. Kekal pun tidaklah seperti dulu. Kerana persahabatan pada masa itu, persahabatan budak-budak. Kemudian masuk di MRSM. MRSM kita ada. Batch saya tu mungkin 148 orang. Yang betul-betul rapat, yang kita anggap sebagai family friends, mungkin 1 ataupun 2. Yang lain-lain tu kenal, hi, hello. Dan kita ada grup WhatsApp kita sendiri. Tetapi setakat itu je. Dan kemudian masuk universiti, kita ada rakan-rakan di universiti. Beredar juga rakan di universiti. Dia seolah-olah macam tidak adalah yang kekal selama-lamanya. Dan kemudian masuk alam pekerjaan, ini sangat mencabarlah. Bersahabat kerana rakan sejawat. Ada macam tu. Kemudian kita dalam proses tadi, kita ada rakan sejawat kita ni, rakan sejawat pula. Sahabat kita, rakan kita yang kita anggap sebagai rakan, tiba-tiba dia bertukar. Dia tidak jadi rakan. Kenapa? Kerana persahabatan itu kerana kita jadi bos. Dia jadi anak buah. Jadi macam baik sangat. Ya Allah, semua kita nak itu kan semua okey. Tetapi bila kita dah tak pegang jawatan, dah tak ada dah. Macam-macam lah. Kemudian kita ada rakan sejawat, rakan sekondo. Rumah ni, kami duduk di kondo ni, ada rakan sekondo. Macam-macam perangai ada kan. Dan yang nak kata rakan yang kekal abadi ni, boleh kata tak ada dah kot Cuma, Masya Allah, Subhanallah, dalam kita bersahabat ini, macam-macam perangai yang kita jumpa. Ada tak yang kita jumpa rakan di pejabat sama-sama keluar makan, sama-sama keluar minum, sama-sama main golf, sama-sama, macam-macam lah bila berjalan ke luar negara. Tetapi, bila sampai kalau kita makan sekali kan, ada sahabat kita ni yang seorang ni, bila time nak bayar tu kan, dia tarik wallet dia. Tarik tak keluar wallet dia. Acap kali macam tu. Tarik tak keluar. Sebab apa? Ada kawan kita ni bakhil dan kedekut. Belanja orang,
dia nak nak belanja orang payah. Okey, tapi adakah kita putuskan persahabatan tersebut? Tak. Saya ada kawan macam gitu, tetapi saya tak putuskan sebab mungkin dia sifat dia yang kedekut tu. Tapi yang lain mungkin baik juga. Jadi kalau kita yang suka belanja orang ni pun, janganlah berkira sangat. Janganlah rasa macam, wih, asyik aku je yang belanja. Baik, berapa ramai di antara kita ini yang bekerja, kawan tikam belakang sendiri dalam bekerja. Patut kita yang naik pangkat, tapi kita diburuk-burukkan. Kita anggap dia kawan kita. Tuan-tuan, ringkas masa kita ni, kawan ni merupakan satu ujian dalam hidup kita. Memang jadi satu ujian. Okey. Tetapi ada sahabat yang kekal abadi sampai bila-bila. Ini yang bab bab 9 ni, bab 9 ni yang saya tulis dalam buku Beri 2 Minit ni. Tetapi yang ini yang kita ignore dia, yang kita tak jaga dia. Patut yang inilah yang kita jaga. Yang sahabat-sahabat yang ada sini jaga tu jaga juga. Tetapi jangan risau kalau dia orang ni tak okey dengan kita pada satu ketika. Yang ini yang kena jaga. Pasal apa? Dalam surah Kahf ya, ayat 17-18. Terjemahan dia saya baca ya. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Dua malaikat, satu kanan, satu kiri, sentiasa bersama kita. Yang ini, dia tak tipu, dia tak bohong, dia tak jahat, dia tak khianat. Apa yang kita tuturkan, dia catat. Apa yang kita lakukan, dia catat. Semuanya ini akan dikeluarkan besok di padang mahsyar, pada masa hari perhakiman besok. Inilah sahabat yang sebenarnya, sahabat yang benar-benar jujur kepada kita. Tapi kita kena berhati-hati, dia orang ni Allahu Akbar. Malaikat-malaikat ini, Masya Allah, Subhanallah. Dia tak ada tipu, tak ada apa. Baik, kita berhenti kat situ. Jaga sahabat ni ya. Terima kasih saya nak ucapkan kepada sahabat saya yang semalam hantar mesej kat saya. Prof, saya nak beli buku Beri 2 Minit. Saya nak beli buku. Adalah dia sebut berapa. Oh, terbalik pula. Berapa-berapa buku ni. Dia kata, saya pun okey ya, sukalah orang nak beli buku saya. Okey, saya kata, boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak buku ni dihadiahkan kepada orang yang masuk live FB, Prof. Prof pilihlah macam mana nak pilih. Dia kata macam tu. Ada juga orang macam tu, bagi duit, suruh beli buku, bagi dekat orang. Itu sahabat saya, sahabat Facebook. Sekarang dah jadi rakan lah. Okey, hari ni saya pilih orang yang pertama masuk Facebook saya live ni. Nama apa tu? Itu Roza duk angkat nama macam tu. Orang suruh cakap, dia tak nak suara dia keluar. Baik, siapa dia? Ahmad Zaki Zubik. Dari Penang. Allah Ki, apa khabar Ki? Ini masa di Universiti Dundee dulu ni, dia belajar undergraduate. Saya pergi postgraduate, dia undergraduate. Kami ada pengalaman yang menarik di Dundee Scotland. Bukan pilih kasih ni ya, memang dia orang yang pertama masuk dalam FB live ni dan bagi komen. Terima kasih tuan-tuan. Allahu Akbar. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.